وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمين ومسلمات رحمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah karunia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah yang lupa kita bernahtiga nawaidul sunnah bernahtiga bihadal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku bernahtiga dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan selama kita berada dalam pengajian khusus haji ini, kita juga diberikan ganjaran pahala kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan umur dan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, disembuhkan penyakit, kabulkan setiap hajat, disampaikan semua kita dengan sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sedang mengulang kaji kembali pelajaran kursus haji dan juga umrah, di mana kita dengan bakal berangkat haji, kita akan mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. Dan dalam kita mengerjakan ibadah haji dan umrah ini, kita ada pilihan untuk nak mengerjakan haji yang mana satu. Kita telah mengatakan bahawa orang yang mengerjakan haji ini, dia ada 3 cara bagaimana dia nak mengerjakan haji. Jadi kalau sekiranya dia nak yang afdal, yang lebih baik atau lebih besar pahalanya, seperti di sisi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka dia akan mengerjakan haji ifrad. Haji ifrad itu apa dia? Dia mengerjakan haji dahulu. Setelah selesai semua rukun wajib haji, barulah dia akan mengerjakan umrah. Jadi haji dulu. Jadi apabila dia nak jatuhkan niat sewaktu di miqat, waktu dalam kapal terbang, nak sampai ke Jeddah pada hari dia nak tiba Jeddah tu, dia jatuhkan niat haji. Aku niat haji dan berharapku dengannya kerana Allah. Jadi orang yang melakukan haji ifrad ini, dia akan berpanjangan. Daripada mula dia sampai Mekah, dia akan mengerjakan tawaf qudum, dan setelah itu dia mengerjakan sa'y haji, dan dia tidak bertahalul, tidak lagi dia memukul rambut. Dia masih lagi dalam pantang larang ihram. Pantang larang ihram tak kita sebutkan pelajaran yang lepas dia tak boleh pakai wangi-wangian, ada potong rambut, tutup kuku. Orang lelaki tak boleh pakai pakaian yang berjari, tak boleh bercampur suami isteri, tak boleh melakukan perkara berjida, bergaduh, semua itu tak boleh sepanjang dalam ihram. Jadi orang macam ini nanti apabila pada tanggal 8 Zulhijjah, dia akan siap-siap untuk nak berangkat. Tak perlu lagi dia berniat dan terus berangkat pergi wukuf Arafah 9 Zulhijjah, dia sudah pergi Arafah. Balik daripada Arafah pada tanggal 10, 11, 12, dia bermalam di Mina, melontar jamrah Aqabah dia. Dan kemudian lepas itu dia pergi ke Mekah, dia tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji, dan selesai haji dia. Selesai haji, barulah nanti dia niat untuk mengerjakan umrah pula. Bagi orang yang rasa
keberatan untuk nak lama dalam pangkalan ihram. Jadi waktu dia dalam kapal terbang itu sebelum nak mendarat di Jeddah, dia nak pilih buat haji macam mana? Haji tamattu. Haji tamattu ni dia akan jatuhkan niat umrah dulu. Jatuhkan niat umrah dalam kapal terbang, jatuhkan niat umrah. Dan apabila sampai di Mekah, dia akan tawaf umrah dan dia sa'i umrah, dan kemudian dia pun bertahallul. Tahallul itu apa? Bergunting. Jadi dengan dia gunting rambut tu, dia pun sudah bebas daripada pangkalan ihram. Jadi dia tak ada lagi lah, tak boleh potong rambut, tak boleh, tak ada. Bagi dia sudah bebas. Lainkan nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, apabila 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah, dia pun jatuhkan niat haji dekat pintu rumah dia, dan dia pun berangkatlah ke Arafah, wukuf Arafah. Di Arafah sama juga dia pun bermalam di Mina, bermalam Muzdalifah, melontar Jamrah, sembelih korban dan sebagainya, dan kemudian dia pergi ke Mekah, tawaf Allah, tawaf haji dan sa'i haji. Dan selesailah haji dia. Jadi dia buat umrah dulu, kemudian baru dia buat haji kemudian. Ya. Jadi untuk orang yang package panjang, yang mana ada package Hilton atau package haji, mereka boleh pilih salah satu daripada yang dua ini, tamattu ataupun ifrad. Ya. Bagi orang package pendek, yang mana mereka lepas daripada haji terus nak pergi Madinah. Jadi kalau lepas haji nak buat umrah dah tak sempat dah. Jadi nak pilih haji macam mana? Saya syorkan dia pilih haji tamattu, ya. Jadi haji tamattu dia buat umrah dulu. Jadi lepas dah umrah dia buat haji pula. Jadi habis dia haji, habislah semua ibadat hajinya dan umrahnya dah selesai. Jadi begitulah dia untuk kepada para jemaah haji yang akan berangkat nanti insya-Allah 5 hari bulan Zulhijjah 5 September ini untuk kita ke Jeddah seterusnya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Baiklah, jadi pada pelajaran yang lepas kita telah pun membicarakan tentang tawaf. Kita telah mengatakan tawaf ini adalah merupakan rukun yang salah satu rukun haji. Dan mana rukun haji itu ada berapa perkara kau bapak? Ada 6 perkara, ya. 6 perkara itu yang telah kita sebutkan selalu, iaitu pertama ialah kita niat, kedua ialah wukuf di padang Arafah, ketiga ialah tawaf ifadah, keempatnya sa'i, yang kelimanya bercukur ataupun bergunting, dan keenamnya tertib pada kebanyakan rukun. Jadi pada pelajaran yang lepas kita telah menyebutkan tentang ibadat tawaf. Jadi walaupun orang yang mengerjakan ibadat haji, dia boleh pilih nak kerjakan haji saya nak buat haji ifrad. Jadi kalau saya buat haji ifrad, dia sampai di Mekah, dia tak bolehlah nak mengerjakan tawaf haji, tak boleh sebab dia perlu pergi ke Arafah. Jadi kalau orang macam tu dia dah jatuh niat haji, sedangkan kita katakan wukuf Arafah tu nombor 2, jadi tawaf ifadah tu nombor 3. Jadi dia tak boleh lompat. Belum pergi Arafah lagi, tak boleh lompat nak buat tawaf ifadah tu, tak boleh. Jadi untuk orang yang buat haji ifrad, apabila dia sampai di Mekah, dia boleh nak mengerjakan iaitu ibadat tawaf qudum, ya. Tawaf qudum. Jadi tawaf qudum itu apa Ustaz? Tawaf qudum itu maknanya dia mengerjakan tawaf selamat datang. Jadi dia sudah ada berniat haji, kemudian sampai ke Mekah, dia tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Dan lepas pada tawaf selamat datang ini, dia harus boleh kalau nak, ya, dia pun mengerjakan sa'i haji. Boleh buat sa'i haji? Boleh. Diharuskan. Kalau dia tak mau buat sa'i haji lepas tawaf pun tak apa. Tapi kalau dia nak buat, dia diharuskan. Jadi kalau dia dah buat sa'i haji, nanti pada hari wukuf Arafah dia wukuf dan balik
balik daripada Wukuf Arafah, dia tawaf haji, tawaf Arafah, dan tak payah lagi sa'i terus bercukur atau bergunting, sebab dia sudah sa'i haji. Tapi kalau misalnya katalah lepas tawaf wudhu dia tak ada sa'i, maka nanti lepas pada tawaf di Qadha nanti dia sa'i. Itulah dia tuan-tuan dan puan untuk orang yang mengerjakan haji ifrad. Tapi kita dah sebut tadi, dia boleh pilih. Kalau dia nak umrah, dia ada umrah dulu. Itu hari termasuk ya. Jadi kalau dia ada umrah, dia akan tempat-tempat dengan niat aku punya umrah. Bila sampai kat Mekah, dia tahu umrah. Kemudian lepas tahu umrah, sah umrah. Kemudian dia pun bersyukur dan bergunting, tertib, dan kemudian dia pun sudah bebas, tak ada lagi larang. Tunggulah nanti hari berangkat ke Arafah, baru jatuh niat haji depan pintu rumah dengan siap pakai ihramnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, tadi kita dah sebutkan pelajaran kita minggu lepas tentang tawaf. Jadi kalau sekiranya tawaf itu satu rukun, maka pada hari ini pula kita akan bicarakan tentang rukun yang berikutnya. Rukun apa? Iaitulah sa'i ya. Sa'i ini adalah merupakan rukun haji dan juga rukun umrah ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada bukunya, bolehlah buka pada bab yang ke-12, iaitu sa'i di muka surat 183 ya. Jadi muka surat 183 itulah yang kita akan bicarakan pada hari ini, iaitu sa'i dan tahallul ya. Baiklah, sa'i itu seperti apa yang disebutkan, bahawa dia adalah berjalan antara Safa dan Marwah. Itu maknanya sa'i. Sa'i itu maknanya berjalan ya, antara Safa dengan Marwah. Jadi kalau sekiranya orang yang mengerjakan haji, dia adalah merupakan rukun haji yang keempat. Kalau orang yang mengerjakan umrah, dia adalah rukun umrah yang ketiga. Kita telah mengatakan rukun itu dia tak boleh tidak mesti dikerjakan. Bagi orang yang tak pergi Ustaz, saya nak pergi umrah Ustaz, tak apalah. Dengan pelajaran ini juga dia perlu mengetahui sa'i itu adalah rukun umrah yang ketiga. Jadi dia tak boleh tidak mestilah dilakukan. Kita katakan bila kita ada rukun, no compromise. Kalau tak buat, tak sah dia haji. Kalau dia umrah, tak sah umrah dia. Dia mesti kita kerjakan diri. Sakit tak boleh jalan, pakai wheelchair, orang tolakkan kita. Tak boleh duduk terbaring, kita diangkat, dipikul oleh 4 orang untuk melakukan sa'i. Oh macam tu dia punya strict order. Tak boleh nak wakilkan orang, tak boleh kita nak kita katakan payah dan dia semua tak pakai. Baiklah, kalau kita dah tahu begitu sa'i punya syarat atau rukun dalam ibadat haji, yang di mana sa'i ini asal ceritanya ialah daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Waktu bagi Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah untuk meninggalkan isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS yang masih hidup lagi di tengah-tengah padang kota Mekah Al-Mukarramah. Pada masa itu tak ada orang pun, dan ditinggalkanlah satu kendi air dan sebakul kurma. Jadi bila dah habis air, dah habis kurma Siti Hajar ni, naiklah atas Bukit Safa. Dia tengok ada tak air, dia tak ada. Dia perlu berlari dari anak jalan sampai ke Bukit Marwah. Tengok air ada, dia tak ada keliling sini, tak ada. Dia lari dari anak lagi sampai ke Bukit Safa. Begitulah dia berpusing antara Safa dan Marwah sebanyak 7 pusingan sampai di Marwah. Terdengar bunyi satu suara yang kuat dan dia pun lari di tempat anaknya Ismail. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sudah perintahkan malaikat Jibril AS untuk kita katakan dengan sayang yang memukul bumi, dan keluarlah air yang kita namakan dia air Zam-Zam. Itulah dia tuan-tuan asal kisahnya. Dan Allah Ta'ala pun telah firmankan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa
sa'i. Jadi seperti mana dalam tawaf dia ada syarat. Kalau tawaf tu syaratnya 6. Mesti pertama suci daripada hadas, suci daripada najis, dan punya hadas daripada hadas besar dan kecil, dan tutup aurat, dan dalam Masjidil Haram, dan sentiasa bau kini menghadap pada Kaabah dari awal sampai akhir. Dan yang kelimanya mesti ada luar daripada Kaabah, tak boleh dalam Kaabah, tak boleh atas Kaabah. Dan yang keenamnya jangan berpanjang. Tapi dalam sa'i ini dia ada ringan sikit. Syarat sa'i ini cuma 2 saja. Syarat-syarat sa'i hanya 2 perkara. Dua perkara apa dia? Yang pertama ialah bahawa hendaklah dia itu didahului dengan ihram haji atau umrah. Dia arti katanya lain, orang yang pergi haji, dia dah sudah jatuh niat haji. Lepas dia tawaf, dia sa'i nak sa'i haji. Manakala orang yang buat umrah, dia sudah jatuh niat umrah. Kemudian lepas dia tawaf umrah, dia sa'i umrah. Itu dia sa'i. Mesti didahului dengan ihram haji atau umrah. Jadi kalau tak didahului dengan ihram haji atau umrah, misalnya dia pergi Masjidil Haram, dia tawaf sunat, atau dia tawaf nazar, atau dia tawaf wada, tawaf selamat tinggal, apakah perlu dia sa'i selepas tawaf itu? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab syarat sa'i mesti didahului dengan niat haji atau umrah. Engkau bukan niat haji, engkau tawaf sunat, engkau tawaf nazar, engkau tawaf iaitu tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Jadi dengan itu dia tidak ada sa'i sebenarnya. Ada juga orang yang saya temui di Mekah, dah lama lalu ya, pakcik kenapa tak tawaf sunat banyak-banyak? Oh susah, nanti lepas tawaf nak kena sa'i pula. Allah, rupanya orang tua ni tak faham. Dia punya minat tiap-tiap lepas tawaf kena sa'i. Tak ada. Sa'i ni kalau kita buat haji atau umrah itu saja. Kalau tak niat haji, tak niat umrah, tak adalah kita kena sa'i. Kalau buat tawaf dia boleh banyak-banyak tawaf sunat. Tapi dalam ibadah sa'i tidak ada sa'i sunat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mestilah selepas tawaf. Jadi kalau orang yang kerjakan sa'i umrah, mestilah lepas tawaf umrah. Tawaf umrah yang apa? Yang sempurna, yang sah. Kalau kira tawaf umrah dia itu tak sah, umpamanya dia buat 6 pusingan, ataupun salah satu daripada pusingan itu terbuka aurat dan sudah tak diterima pusingan tersebut dan tak dibetulkan, atau dia batal untuk di pusingan terakhir dan dia tidak barukan wuduknya dan tidak dia tambahkan satu kali pusingan, maka apabila tawaf dia tidak sah, maka bila dia sa'i pun tidak sah. Ustaz, saya tadi tertinggal satu pusingan dalam tawaf. Nantilah lepas saya ada sa'i ni, nanti saya cover balik. Jawapannya tidak sah sa'i anda. Ustaz, nanti saya cover balik. Tak boleh. Syarat sa'i mesti lepas tawaf yang sempurna. Apa tuan? Jangan ingat tidak balik dia cover lagi, tak boleh. Yang mesti buat tawaf betul, komplit, baru balik di sa'i pula. Itu punya syarat dia. Baik dia itu mengerjakan sa'i umrah ataupun sa'i haji. Jadi kalau dia sa'i haji, dia ada 2 pilihan. Bilakah dia nak mengerjakan sa'i haji itu? Dia ada 2 pilihan. Jadi kalau misalnya katalah kita yang datang daripada Singapura ya, kita naik kapal terbang, kita boleh jatuh niat haji. Sampai di Mekah, kita tidak kerjakan tawaf kuduh, tak boleh tawaf haji. Tawaf kuduh pun kita tak buat. Tak buat, kenapa? Letih, tak buat, sehat. Okeylah, sampailah hari pergi Arafah, dia pun pergi Arafah. Balik daripada Arafah, dia tawaf ifadah. Kalau kita tawaf haji lagi, lepas tawaf haji, dia pun sa'i haji. Jadi maknanya
selepas pulang daripada Arafah. Ini ikut tertiblah 1, 2, 3, 4, 5 dan barulah tu. Tapi ada kata kalau dia dah jatuh niat dalam kapal terbang tu, dia sudah niat haji. Sampai di Mekah, dia mengerjakan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Jadi dia haruskan dia mengerjakan sa'i haji selepas daripada tawaf kudum. Walaupun tawaf kudum tu dia sunat, tapi dibolehkan sa'i haji dikerjakan lepas tawaf kudum. Walaupun sa'i itu nombor 4 dan kemudian nanti hari ke Arafah, dia pun berangkat ke Arafah. Ustaz, ini kenapa pula nombor 4 ni sebelum nombor 2? Sebab tu dalam rukun haji ni, lepas balik Arafah kita tawaf ifadah, tawaf haji, dan yang kelima bercukur atau putih, yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Kerana kebanyakan rukun tu ada rukun seperti sa'i, daripada nombor 4 dia boleh lompat pergi sebelum nombor 2. Jadi yang sa'i tak ikut tertib. Dan ini hukumnya harus maknanya buat tak berdosa, tak kuat pun tak berdosa, boleh pilih. Jadi terserah kepada para jemaah. Kalau dia buat haji ifrad, kalau dia buat haji tamattu, memang dia kenalah lepas daripada dia sampai Mekah tu, dia terus buat umrah dia. Dia buat umrah tu, maknanya dia kena sa'i umrah lepas dia tahu umrah. Tapi kalau orang yang jatuh niat tu dalam waktu buat haji ifrad, dia boleh pilih. Dia nak buat sa'inya lepas dia tawaf ifadah, lepas dari Arafah, ataupun dia buat sa'inya tu lepas dari tawaf kudum, dia buat sa'i. Ada dua pilihan. Mana satu yang afdal dia? Itu yang mana satu afdal tu? Ahli rumah ada perbezaan pendapat. Nanti kita akan sebutkan ya. Baiklah, jadi dalam ibadat tawaf pun ada wajib tawaf, dan ibadat sa'i pun ada wajib sa'i. Apa beza wajib dengan syarat? Jadi kalau kita ambil contoh sembahyang, syarat sembahyang mestilah dalam wuduk. Jadi apa makna syarat? Mesti dari awal takbiratul ihram Allahu Akbar sampailah akhir assalamualaikum, mesti dalam wuduk. Itu makna syarat. Mesti bersama kita dalam ibadat dari awal sampai akhir. Itu namanya syarat. Tapi kalau wajib hanya pada tempat yang tertentu saja. Seperti dalam solat kita wajib baca Fatihah. 3 baca Fatihah. Sendiri je. Cukup dan tidak sujud tak baca Fatihah ada. Wajib kan? Jadi ada beza wajib dengan syarat. Dalam sa'i pun ada wajib. Berapa wajib dalam sa'i? 3 perkara wajib dalam sa'i ya. 3 perkara itu pertama, adalah yang menyempurnakan perjalanan antara Safa dengan Marwah. Jadi apabila orang yang mengerjakan sa'i ini, dia mestilah sampai betul-betul ke kaki bukit Safa, dia sampai betul-betul ke kaki bukit Marwah. Itu mesti sampai. Macam mana Ustaz? Dia nak tahu dia dah sampai bukit Safa, bukit Marwah. Jadi kalau sekiranya dia tengok di tengah-tengah tempat lorong orang yang kursi tolak ni, ini lorong kursi tolak, lorong ini dia berakhir betul-betul di kaki bukit Safa dan di kaki bukit Marwah. Ya, jadi kalau sekiranya kita lihat di dalam tengah-tengah tempat sa'i, memang dikhususkan untuk orang kursi tolak. Ini gambar lama tuan-tuan. Sekarang tempat sa'i pun dah makin besar dan tempat kursi tolak pun makin lebar dia. Ada besar kan dia. Jadi kalau sekiranya orang yang membuat kursi tolak ni, dia dah sampai ke hujung dia punya kita katakan tempat boundary dia, itu maknanya dia sudah sampailah di kaki bukit Safa atau di kaki bukit Marwah. Cuma biasanya dia orang-orang yang tolak ni, mereka tolak naik atas sikit bukit tu, naik atas sementara sikit, kemudian dia akan juga patah lagi. Ya, itu sebagai kita nak biarkan Allah SWT. Jadi wajib kita sampai di penghujung. Tak boleh kita sampai tengah-tengah, kita pun juga Allah SWT
sa'i. Itu wajib yang pertama, yaitu mesti sampai ke Bukit Safa dan Marwah. Tapi bukan maknanya sampai ke Bukit Safa Marwah ni dia kena panjat atas batu-batu Bukit Safa Marwah, tidak. Tak mesti, tak syarat pun ya. Cuma setengah orang tu dia suka show sendiri, dia panjat atas bukit. Tapi sekarang kerajaan Saudi dia sudah buat cermin tutup kawasan bukit tu, jadi orang tak boleh sampai ke kawasan bukit. Kenapa? Kerana ada orang yang jatuh, terluka kepala, jadi bahaya. Jadi kalau dulu ni kita boleh pijak batu ni, tapi sekarang dah tak boleh. Dia buat cermin dah ditutup lah. Dia itulah dunia perubahan yang sekarang berlaku. Ada wajib yang kedua, wajib dimulai daripada Bukit Safa. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ibda'u bima pada Allah bi." Mulailah kamu dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang ayat Safa Marwah. Allah sebut inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah. Allah sebut Safa dulu. Jadi kalau Allah sebut Safa dulu, kita pun kena mula daripada Safa dulu. Itu dalam wajib yang kedua. Jadi kalau misalnya katalah ada orang tu dia terkeliru, dia tersilap, dia telah melakukan sa'i yang di mana dia mulakan dengan daripada Marwah. Dia tak tahu mana Safa mana Marwah ni. Lepas pada dia tahu kat kapan dia keluar itu pergi ke Marwah. Marwah dia berjalan sampai ke Safa. Bila sampai Safa dia terkejut, ini Safa lah, aku dah silap mula kat Marwah. Jadi macam mana? Dia punya perjalanan daripada Marwah ke Safa tidak pakai. Tapi bila nanti dia daripada Safa, dia mula pula pergi ke Marwah, barulah dia satu. Nampak tuan-tuan? Sebab di sini bila kita nak mula sa'i, ialah kalau kita dibawa oleh pegawai, oleh ustaz, tak apalah. Tapi kalau saya kata kadang-kadang berlaku orang penuh sesak ramai ni pecah. Walaupun kita suami isteri pun kadang-kadang pecah juga. Macam mana nak buat asal ni? Itu orang ramai. Tengok ni, ini tulis Marwah. Tak ada. Ustaz kata mesti mula pada Safa. Saya mana Safa? Dia ada signboard dalam Alhamdulillah. Di dalam Masjidil Haram ni, dia signboard dia banyak bahasa. Bahasa Arab, bahasa India, Urdu, bahasa Turki dan bahasa Indonesia. Dia dah bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab satu dunia yang manusia datang ibarat ada orang. Jadi ada orang dia tak tahu bahasa Arab, dia orang India, dia bahasa Urdu. Ada orang dia tak tahu bahasa Arab, dia orang Indonesia, Malaysia, Singapura. Tengok bahasa Inggeris atau bahasa Indonesia. Ke Safa, ke bawah. Jadi kita tengok siapa, kita tahulah kita menuju ke Safa. Jadi kalau sekiranya kita tersilap, jangan berarti, dah pun Marwah macam mana ni? Tak apa, nanti kalau jalan sampai Safa, di Safa ni lah baru start kira nombor 1 sampai ke Marwah. Jadi itulah dia wajib yang kedua, wajib bermula daripada Bukit Safa. Dan wajib yang ketiga, hendaklah dia tu menyempurnakan 7 pusingan. 7 pusingan. Jadi macam mana kita tawaf 7 pusingan, kalau sekiranya kita melontar jamrah pada masa kita di Mina 7 anak batu, dan alhamdulillah bila kita sa'i pun 7 pusingan. Tapi macam mana dia kirakan 7 pusingan? Jadi dia kira 7 pusingan tu, iaitu kalau sekiranya daripada Safa, dia mula, dia pergi sampai ke Marwah, sampai Marwah dia kira 1. Apabila daripada Marwah, dia balik ke Safa pula, daripada Safa dah dikira 2. Dan apabila daripada Safa, dia pergi balik ke Marwah, dah sampai Marwah 3. Jadi setiap kali sampai Marwah diganjil 1, 3, 5, 7. Jadi penghabisannya di Marwah. Setiap kali bila dia sampai ke Safa, kena 2, 4, 6. Jadi kalau tuan dan puan rahimahullah, kalau orang
aku kalau tawaf tu kena pusing 100 komplek round. Daripada Hajar Aswad pusing sampai Hajar Aswad baru kita satu. Jadi dia pun fikir pakai dia punya fikiran dia bersafa nak kata pusing yang pertama sama Marwah sampai Safa baru satu. Itu pada dia hukum makan dia lah. Tapi kalau orang yang nak belajar dia tahu bukan macam tu. Dia kita kalau mula daripada Safa sampai Marwah ni dah kira satu. Marwah balik kepada Safa dah kira dua. Kenapa Ustaz dia tak komit round tu? Kenapa setengah tu dah kira satu? Itulah rahmat Allah Ta'ala. Allah siapkan kepada kita. Kalau kita lihat daripada dia punya perjalanan jauh antara Safa Marwah kita tuan-tuan, Safa Marwah ni dia punya jauh yang 405 meter. 405 meter. Kalau sekiranya 7 pusingan ni sudah dekat 3 kilometer. Dekat 3 kilometer. Kalau sekiranya orang yang pakai hukum akal, dia pusing Safa Marwah Safa, dia sudah jadi kalau 7 pusingan sudah hampir 7 kilometer. 6 kilometer. Ini sahaja jauh jalan. Itu Singapura ni maaf kata manja. Kalau naik bas pun nak berhenti bas dekat depan kilometer. Kalau naik taksi di depan itu pada rumah kita. Macam tu. Nak jalan jauh-jauh tak larat lah. Orang kampung tak apa. Orang kampung kat mana masih dekat. Kita jalan 1 kilometer tak sampai lagi. Bagi dia dekat lah tu. Jadi kita boleh dah. Macam tu dah tuan. Tapi kalau dia pakai hukum akal sah. Kenapa? Sebab dia sudah lebih dah. Dia dah komplit 7, dia pusing lagi. Jadi kalau orang buat 7, dia buat berapa orang tuan? 14 round. Lagi banyak lagi. Tapi tak pakai yang pakai hanya 7. Kamu sah saja. Jadi kesian dia buang dia punya energi saja. Baiklah, jadi itulah 3 syarat sahih. Ulang sikit tadi, 3 syarat sahih itu apa dia? Pertama, hendaklah dia sampai ke kaki ke Safa, sampai ke kaki ke bawah. Itu wajib. Dan wajib yang kedua, bila hendaklah dia mesti mula daripada Bukit Safa, ya? Mula dari Bukit Safa. Dan yang ketiga, hendaklah dia cukup 7 pusingan. Tapi kalau dia dalam nak berjalan nak ke 7 pusingan ni, dia was-was. Dia was-was. Aku ni sekarang ni daripada Safa di bawah. Ni 6 ke 7, 6 ke 7. Jadi nak macam mana tuan-tuan? Kalau dia was-was. Nak pilih 6 ke nak pilih 7? Kita pilih 7 lah. Ustaz. Hari tu Ustaz kata pilih sikit. Betul. Tengok kat mana awak jalan. Kalau daripada Safa pergi ke Marwah, ini dah tentu 100% ganjil. Mesti 7 pun boleh nak. Kalau daripada Marwah pergi ke Safa, ini sudah tentu 100% genap. Mesti nak tak boleh 7. Nampak tak tuan? Jadi macam itulah. Kita buat tengok juga ke arah mana kita pergi. Kalau kita menuju ke Marwah, maka kita menuju kepada ganjil. Kalau kita menuju kepada Safa, kita menuju kepada genap. Sudah senang saja. Tak pakai kepala. Tak macam tawaf. Kalau tawaf ni sama saja. Yang pertama, kedua, ketiga pun sama saja. Pertama, satu, tiga. Itu kita ambil yang kecil. Nak ketujuh ni. Ambil 6, tambahkan 1 lagi. Macam tu. Baiklah, di dalam sahih pun ada sunat-sunat sahih. Apa dia sunat-sunat sahih? Yang pertama berturut-turut dengan tawaf. Jadi kalau sekiranya orang yang mengerjakan sahih ni, dia disunatkan berturut-turut. Berturut-turut macam mana? Lepas bertawaf, yang sunat 2 rakaat, minum air zam-zam, terus dia pergi ke Safa untuk mengerjakan sahih. Tak melakukan ini. Dan sunat juga dia melakukan 7 pusingan berturut-turut. Ini dia kata sunat tuan, dia harus
dia terpisah. Jadi kalau misalkan katalah dia daripada lepas tawaf, dia nak rehat dulu. Nak kan hotel. Pertama, jadi dia balik dari Masjidil Haram, dia buat sa'i lah. Boleh kita pakcik dari pagi tawaf, ini petang baru sa'i. Boleh, pakcik kata rakaat kuat. Apa boleh? Sebab hukum berturut-turut antara tawaf dan sa'i sunat. Macam tu juga tujuh pusingan. Dalam tujuh pusingan ni, kita dalam pusingan yang ketiga nak pergi ke Marwah, kita dah pakcik dah. Dan terlarang dan kuat nak jalan pun dah terlarang. Kita berpihak sekejap. Kita buat minum air. Dah 10 minit dan 15 minit baru bersih boleh. Okey, kita sambung lagi pula daripada bawah kita pergi ke Safa pula. Macam tu juga kita kena kita sa'i azan. Ni aku harus sa'i lagi. Apa? Azan di kamar kita pun ikut imam. Dari azan sampai kamar tu lama betul-betul. Kalau sampai subuh, zuhur, dia punya masa subuh, zuhur, asar, masa dia ke azan dan kamar tu 15 minit. Kalau subuh kadang-kadang sampai 20 minit. Itu waktu senang. Dan balik cat orang kata kan, dia terlambat. Jadi kalau sekiranya azan, kamu betul saya ni. Bila kamar saja, stop, kita pun ikut imam. Mana kita stop? Tengoklah kapan kita stop. Oh, kita stop ke sini lah. Bagus salah. Kita terus main imam. Habis semayang, mana aku stop ke rumah? Ke sini ya. Aku sambung sini. Aku sambung lagi ke Marwah. Maksudnya pusing yang kelima, nanti pusing yang kelima. Jadi itulah dia. Boleh dia putuskan antara tawaf dan sa'i, dan boleh diputuskan antara 7 pusingan sa'i. Tapi sunat tak boleh. Dan sunat juga dia dalam suci dari hadas besar dan daripada hadas kecil dan daripada najis. Sunat. Jadi dia kata sunat ni dia tak syarat. Kalau sekiranya di dalam ibadah tawaf mesti kau bersih daripada hadas, mesti dalam wudu, wudu tak sah tawaf. Strict order. Kalau merupakan unsur dalam haid tak boleh tawaf. Macam tu. Tapi dalam sa'i dia boleh. Dia boleh dalam unsur, dia boleh dalam haid, dia boleh dalam junub, dia boleh tak ada wudu, boleh. Dengan kita sa'i, us tu ambil. Boleh ke Ustaz? Kita dapat tahu. Boleh, sa'i tak syarat suci dari wudu. Tak ada wudu, sunat tu. Jadi tak bagus. Tapi kalau kita nak yang wudu, kawan-kawan berjalan, kita dah luar. Kita pun dah tahu. Pasal kita ni first timer. Jadi kita ikut sekali. Jadi boleh kita tak sah, boleh kita sa'i, tak wudu. Dan begitu juga orang berubah unsur. Dia dalam haid. Dia dalam haid. Jadi dia sudah dalam wudu. Kita tak boleh tawaf dalam wudu. Tapi sa'i boleh tak ada sa'i? Dia pun boleh sa'i. Kenapa? Sebab sa'i tak syarat suci dari hadas. Tak syarat suci dari hadas. Hadas besar tak syarat. Jadi kalau sekiranya satu orang perempuan dia datang ke Mekah, dia niat umrah ataupun dia niat haji, atau niat umrah, dia tak nak sampai Mekah, tawaf umrah dulu baru selesai umrah, atau dia niat haji, aku niat haji sampai Mekah, tawaf dulu baru selesai haji. Sampai ke Mekah dia perlu bersih lagi. Dia perlu bersih. Nak mandi pun tak boleh lah sebab dia perlu bersih lagi. Kemudian dia pun pergi ke tempat Safa Marwah, tempat sa'i. Boleh tak dia sa'i? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh? Tak boleh. Ustaz kata tadi syarat sa'i mesti lepas tawaf. Tadi kita baru cakap tadi 15 minit yang awal. Syarat sa'i mesti lepas tawaf. Jadi kalau dia belum tawaf, sa'i tawaf haji atau tawaf wudu, dia tak boleh sa'i haji. Kalau dia belum tawaf umrah,
sa'i tak syarat suci. Betul, tak syarat suci. Tapi syarat sa'i mesti pas tawaf. Jadi kalau bisa katalah satu orang perempuan itu dia bersih, dia pun suci, memang dia bersih, dia pun kerjakan tawaf. Lepas tawaf, dia pun nak pergi sa'i. Dalam dia nak berjalan di sa'i itu, dia terasa, Allah, aku macam musuh. Dia tahulah, dia pengalaman, dia tahu macam mana rasa datang musuh. Aku datang musuh ni, macam mana nak sa'i? Jawapan kita, boleh sa'i. Kenapa? Sebab sa'i tidak syarat suci. Dia sudah memenuhi syarat batal lepas tawaf. Lepas tawaf, dia pun sa'i. Ustaz, sa'i kita dalam masjid, macam mana kita nak sa'i dalam masjid? Jawapan kita, tempat sa'i ini namanya mas'ah. Mas'ah itu apa dia? Mas'ah itu tempat sa'i. Nama dia pun mas'ah, bukan nama dia masjid. Walaupun dia satu hukum, tetapi kerana tempat itu dibangunkan khusus untuk orang sa'i, jadi dia tak datang hukum masjid. Jadi orang penuzul boleh sa'i. Kenapa? Sebab dia bukan masjid. Walaupun satu hukum, sekarang kita nak masjid dalam aman ni, kita satu hukum, bahawa hukum masjid ni ada pejabat, ada kindergarten kelas. Kalau sekiranya ustazah tu dia dalam usul, macam mana dia nak pergi masjid ni kerja ni? Dia bukan duduk dalam masjid, dia duduk dalam kelas, dia duduk dalam pejabat. Walaupun bawa satu hukum, tapi dia bukan dia sebagai masjid. Namanya kalau orang sebut, bagaimana masjid masjid dalam aman, tapi sebenarnya ketika satu pakaian yang bukan masjid. Jadi yang hukum masjid di mana? Hukum masjid ialah yang mana tempat kawasan etikaf. Kawasan etikaf itu khusus untuk orang ibadat solat. Mana kawasan etikaf dalam masjid kita ni? Masjid kita dalam aman ni, kawasan etikaf yang ada dekat jauh. Dalam imam sama pada belakang kita ni, ini semua kawasan etikaf. Jadi yang sebelah kanan saya ni, di saya ni, dia bukan namanya kawasan etikaf, dia nama koridor masjid. Serang masjid, ada pejabat, ada classroom, ada ini, tak ada larangan untuk wanita yang uzur. Tetapi kalau kawasan etikaf ni, wanita uzur boleh. Jadi begitu ada tuan-tuan bahawa sa'i ini dia tak syarat suci, tapi sunat dan suci daripada hadas besar, dan sunat dan suci pada hadas kecil, dan sunat suci pada najis. Jadi kalau misalnya katalah dia dah pergi qada hajat, dan dia masa qada hajat tu dah jatuh dah, ini ihram dah kena lantai dah najis dah. Tapi ni nak disa'i macam mana ni? Tak apa, disa'i. Kita boleh bawa semayang. Kali masuk dulu baru boleh semayang. Dan lagi sunat daripada sa'i itu ialah menutup aurat. Menutup aurat ni, kita kata tutup aurat tu, tutup aurat hukumnya wajib. Awak dalam ihram ke, tak dalam ihram ke, baik lelaki ke perempuan, masing-masing ada hukum tutup aurat dia. Tapi maksud sunat di sini ialah kalau terbuka aurat, dia tidak wajib patah balik. Kalau kita belajar minggu lepas tawaf, kita dah berjalan, dah terbuka aurat kita, nampak pusat orang lelaki atau orang perempuan nampak rambut. Kena patah balik pusat-pusat. Kat mana tadi kau terbuka tu? Tutup aurat, sambung balik. Itu syarat tawaf. Tapi sa'i, kemudian saya rambut terbuka orang perempuan. Orang terbuka, tapi orang terbuka. Astagfirullah. Masuk ke dalam. Ini pusat lagi tak? Jalan sa'i. Sebab hukum tutup aurat di dalam sa'i adalah sunnah. Bukan mana sunnah tu, boleh buka betul lah. Tak payah. Sunnah ni, bukan itu. Itu tetap hukumnya haram, ya. Dan sunnah mempunyai waktu yang tidak sibuk. Di zaman dulu-dulu bolehlah. Zaman sekarang kalau kita haji 24 jam sepenuh-penuhnya lah dapat tawaf tempat sa'i itu. Tapi dalam mungkin hari panas ya, orang banyak tawaf pakai sa'i. Itulah satu maksudnya yang ada dengan tapi bukan kosong. Dan sunat berjalan kaki. Kalau dia ada usul, dia pakai kucing. Jadi kepada kaum
kuat. Dari Singapura memang dia ada wheelchair, memang pakai wheelchair. Nasihat saya, bawa wheelchair itu pergi ke depan. Bawa. Kita dah tahu, kita perlu wheelchair. Tak boleh jalan jauh, Ustaz, saya tak kuat. Saya tak kuat. Kita bawa wheelchair. Di sampai sana, satu yang kurang. Kalau sekiranya untuk tawaf haji dan umrah yang rukun, tawaf yang rukun itu tawaf wajib, mesti kuat. Ya. Dan sa'i haji dan umrah yang rukun, itu kami akan sediakan, kita lakukan pelajar-pelajar Mekah untuk buka bola dan kami akan bayar. Itu yang rukun, yang mana jadual haji dan juga umrah yang pertama. Tapi kalau every day nak umrah, itu tak mau kata-kata dari segi. Kalau jadi hari Ustaz payah, jika jadi Ustaz itu bayarannya lebih kurang lah, dalam 500 riyal untuk tawaf dengan sekaligus. Lebih kurang saja, berbeza. Tapi kalau sekiranya tawaf saja 300 riyal, sa'i saja 300 riyal. Biasa-biasa. Itulah kita berikan upah kepada pelajar di sana untuk mengulangan kita. Jadi kalau kita memang orang yang menggunakan wheelchair di tanah air ni, bawa wheelchair kita sama. Waktu kita di airport tu, dia punya timbang tu tak kira timbangan beg kargo kita. Kenapa? Sebab itu memang diberikan percuma timbangan oleh pihak penerbangan. Jangan timbang. Paling pun sama juga tak dikira kita punya kilogram kita. Dia masuk free saja ditimbang kita. Sampai kita kita boleh ambil balik. Tapi kalau sekiranya dia tak nak pakai selalu dia wheelchair tu, dia pakai kadang jarang. Selalu Ustaz saya cakap dia kadang-kadang saya sempurna, saya tak baru sempurna. Orang macam ini, insyaAllah kami pun ada juga wheelchair di sana. Tapi wheelchair itu ada 10-12 wheelchair lah. Ya. Tapi kalau yang nak pakai wheelchair itu lebih daripada jumlah wheelchair itu, kita akan bagi dia timing dia. Ini sekarang ada 20 orang. 20 orang wheelchair 10. Jadi kita buat 2 round. Maka round pertama pukul 5 pagi. Siap standby bawah. Kita nak keluar untuk bawah sini. Kalau yang tadi kita akan bawa kalau sini lepas zuhur pula. Zuhur, standby. Macam tu lah. Kita akan bagi tanya dia. Ini kalau ada wheelchair itu tak cukup je. Kita pun tak sempat banyak je. Kadang yang kita perlukan saja. Jadi kalau dia yang berada sendiri, itu lebih selamat saja. Kalau dia ada keluarga yang pergi haji sama-sama, isteri sakit, suami sihat, suami atau isteri, ini bagus. Kalau dia pergi dengan anak dia pula, anak kata tak buat maaf, apa yang kita buat? Jadi kita tak mengharap kepada anak pelajar sana. Kita dah ada kita punya orang sendiri. Itu sesuai. Itu sebagai untuk memperbaiki dia pada zaman yang luar biasa. Dan sunat kita bila masuk ke Masjid Sa'i, bila kita masuk ke Abu Safa. Abu Safa ni zaman dulu memang tidak tak kenal. Sampai sekarang semua masjid dah berubah dah. Tak macam dulu. Ini gambar ni pun gambar zaman kira-kira 5 tahun dulu. Sekarang masjid dah berubah lagi dah. Setiap raja naik, dia ubah masjid. Setiap raja naik, dia ubah masjid. Pasal apa? Nak nama dia di situ. Jadi pengakuan dia dah akhir zaman. Dan semuanya dah orang kata dah kan satu nama dia dalam masjid Haram. Baiklah, sunat lagi mendaki ke atas Safa dan Marwah sekadar tinggi seseorang dari paras lantai. Jadi orang yang berdiri di paras lantai. Jadi kalau sekiranya orang kat bawah ni dia naik atas sampai simpuk, dia tak mesti sampai yang kat bukit yang asli tak. Tapi pun dah tak boleh kat dekat pokok dia di sunat. Tapi kalau sekiranya dia tak naik, dia hanya sekadar ke bawah saja. Bawah tu dengan orang kursi bola. Dia tak ada orang tu ya. Tapi kalau sekiranya dia naik atas sikit sampai ke orang berdiri ini, itu sudah mengalami ya. Dan sunat di mana kita pada setiap kali berada di atas Safa dan Marwah dan berzikir, bertakbir,
kebiasaan orang bila sampai atas bukit Safa ke bawah dia mengadakan akibat dia melambai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawapan kita tak sunat melambai atau Safa ke bawah. Kenapa? Sebab Nabi tak buat. Nabi buat, Nabi berzikir, Nabi berdoa. Lambai ini sebenarnya asalnya ialah kerana tak dapat pujuk Hajar Aswad. Itu yang Nabi melambai, isyarat Nabi pujuk tapak tangannya. Tapi dah orang-orang dia tak faham, dia pun ada kisah pengawal dia lambat pula. Macam dia buat kawan, dia pun buat masa kisah pengawal. Orang lain tengok, dia ikut. Orang lain tengok, ikut. Dan hari ini, semua orang ikut macam itu pula. Padahal itu tidak sunnah. Jadi kita tak payahlah melambat atau kisah pengawal. Dan sunnah tadi untuk orang lelaki ramal. Ramal itu berlari-lari anak. Macam mana kita tahu sunat kita lari dari anak dalam sisa itu sunat lari dari anak. Tapi ini hanya untuk lari. Tapi kat mana dia lari dari anak? Dia lari dari anak ada dulu. Jauh. 2-3 jauh. Kita bila tu orang untuk Safa, menampakkan hijau ni, kita mau berlari dari anak sampai ada yang hijau itu, kemudian kita jalan biasa saja sampai ke bawah. Dari bawah jalan biasa sampai dengan hijau ni. Kita mau berlari dari anak sampai ke yang itu, kita berjalan dari sampai Safa. Kalau sekiranya waktu malam pun masih lagi nampak yang itu, kerana dia dah disiapkan lampu sekali dia. Sekarang lampu makin terang, kuat ini menyesal. Jadi tuan-tuan pokoknya sunat ini untuk lelaki sahaja. Orang perempuan sunatnya ini nak mengambil kisah sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu mengambilkan umrah Nabi berjalan. Nah, sunat orang lelaki beriktibar. Iktibar itu menyelimpangkan kain kerana kanan di bawah ketiaknya dia dan menyelimpangkan di atas bawah kirinya dia. Ini beriktibar buka bawah kanan. Ini sunat untuk lelaki juga. Dalam Syafi'i, dalam mazhab Hanafi dan Hambali tak sunat. Jadi di sini kadang-kadang ada orang jadi kepo. Tutup. Ini tak sunat. Untuk Hanafi, Hambali, Syafi'i, sunat dibuka. Oh, ada ini tadi kita dah soal. Bilakah afdalnya kita melakukan sa'i haji? Kita nak buat lepas balik ke Arafah ataupun kita buat selepas tawaf wudhu. Jadi dalam kali ini yang afdalnya sa'i haji dilakukan selepas tawaf wudhu sebagaimana dibuat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila datang mengerjakan haji ifrad, dua haji itu satu mazhab Syafi'i memandang sunat afdal buat haji ifrad. Ini bagi yang mampu lah ya. Jadi kalau sekiranya Nabi lepas tawaf wudhu Nabi sa'i haji balik kepada Arafah dan tidak akan sa'i haji. Sebab sudah tahu apa sa'i haji masa selepas tawaf wudhu sebelum berangkat. Jadi ini yang afdal. Tapi kalau ada orang yang pernah dipatah wudhu saya tekan dulu, saya nanti lapor sa'i haji apa baik Arafah boleh, tak apa. Dia boleh pilih antara salah satu daripada dua tahun. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita pun dah habis sa'i. Untuk orang yang mengerjakan umrah, maka dia pun bertahallul, iaitu berkumpul atau bersyukur selepas sa'i. Tetapi kalau orang sendiri kerjakan haji, dia jangan syukur dulu, dia kumpul saja. Umrah memang dia syukur lah. Tapi orang lelaki kutik itu. Kenapa? Sebab bila dia cukup pahala besar. Tapi kalau dia simpan rambut untuk syukur lepas waktu haji lebih besar lagi. Sebab antara haji dan umrah ni pahala haji itu besar. Haji namakan haji besar, umrah namakan haji kecil. Jadi kalau sekiranya orang lelaki dia nak bersyukur haji itu, ini kau umrah habis Arafah, Zarifah, Mina, Arafah, Arafah, 3 tawaf sa'i, Allah bersyukur. Itulah
Juga yang ada belajar lebih daripada orang yang penting. Cuma syarat yang bercukup tu, maaf, syarat yang penting tu adalah kurang-kurang helai rambut. Sekurang-kurangnya helai rambut. Sependek-pendeknya ujung nak dari kanan, kurang dari itu. Jadi kalau kita lagi dalam kita promosi, sekurang-kurangnya saya ujung nak dari kanan. Jangan kira-kira seperti janganlah. Lalu dia masuk dia malah hati sebenarnya bukan suruh jadi nilai saja. Apa macam tu juga. Cuma kita kalau sendiri jangan mungkin orang berkok. Apa dia? Sebab bila dia tarik rambut dia berkuasa kok dia tarik. Ini kan tarik. Ini bukan kok, bukan kepala. Dalam apa masuk kepala. Tapi kalau dia mungkin itu baik yang mungkin terkong lah. Harus tak balik terkong, dia mungkin itu ya Allah. Nanti kalau ada pasien, kalau balik rumah, tak khawatir, suami itu dia senang. Orang perempuan yang dalam ihram, dia duduk sendiri dengan orang perempuan yang lain. Boleh ke Ustaz buka teruk? Boleh. Bila kita kata pakaian perempuan dalam ihram untuk aurat, bila pakaian bila dia berhadapan dengan lelaki yang ada juga. Tapi kalau dia itu suami isteri, apa terpun dia tak perlu. Apa dia pakai perempuan saja malah dia pakai perempuan saja. Itu kawan. Maksudnya ada orang. Kalau kawan-kawan perempuan, ada urusan yang betul. Jangan saja itu ada juga. Jadi begitulah di dalam masa ihram. Dan di tempat penginapan kita di Syam, yang di mana kita sampai daripada sebelum kita dekat Mekah kita duduk di tempat Syam, kita khususkan apartmen khas orang perempuan. Semua ini orang perempuan. Apartmen khas untuk lelaki, semua ini orang lelaki. Jadi orang perempuan dia dalam apartmen itu, dia keluar bilik, masuk bilik, dia tak pakai story, dia tak pakai perempuan apa saja sama-sama perempuan. Jadi itu bagi kita selamat menjaga hukum dalam masa ihram. Baiklah, dengan selesai kita membicarakan daripada sa'i dan dia pun bersyukur dan bersyukur, selesailah dia punya umrah dia. Bagi orang yang menunaikan haji, lepas dia niat, baru wukuf Arafah, kemudian ketika tawaf baru dia sa'i, barulah bersyukur rutin, barulah selesai hajinya. Tapi kalau misalnya dia menunaikan sa'i itu lepas tawaf penuh, dia tak boleh, dia bertahan, tak boleh berhenti. Dia masih lagi kekal dapat melarang sampailah dia pergi ke Arafah dan selesaikan mengutak dan Arafah, baru ada berhenti yang bersyukur, baru selesai punya ihram haji dia. Baik teman-teman dan puan-puan, jadi hari ini adalah merupakan penghabisan pengajian khusus haji kita. Ya, jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan ada kita punya insyaAllah taklimat keberangkatan haji pada 28 Ogos hari Ahad di auditorium Masjid Mujahidin tingkat 4 ya. 590 Terminal Queenstown. Jadi kita akan adakan taklimat kita di sana jam 8 atau 5 pagi sampai 11 malam. Kemudian ada jamaah ringan lepas kita taklimat. Taklimat ini penting tuan-tuan. Kenapa? Taklimat ini saya akan bicarakan tentang tertib perjalanan. Nak sembahyang sunat sabar, nak sembahyang sunat ihram, nak saling pakai ihram, semua itu kita akan bicarakan satu persatu dari jemaah masyarakat. Tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Ini penting tuan ya. Jadi kalau boleh jangan ada apa-apa program yang lain, kita hadir lagi tempat ini. Dan kemudian itu untuk keberangkatan jemaah haji kita akan berangkat 5 September insyaAllah ya. Penerbangan kita dengan Saudi Arabia. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan yang mana mendaftar untuk package umrah November, Disember ya, kita akan mula kembali khusus intensif umrah kita pada tanggal 23 dan 30 Oktober dan 6 November.
Darul Aman, Masjid Darul Mahmud 10.30 pagi sampai 12.30. Ini untuk menyampaikan hijab Rasul. Dan kemudian pada 2 suku sampai 4 suku petang Masjid Darul Aman, ini package umrah. Jadi kita ada 2 package tuan-tuan. Package yang hanya pergi umrah sahaja, khusus intensif kita untuk program Desember ini Masjid Darul Aman. Kita juga package-nya jejak Rasul di umrah, di Baitul Maqdis, di Mesir, Istanbul. Kita akan adakan di khusus di Masjid Darul Mahmud ya. Jadi kita mau pagi sebelah pagi ya. Jadi tuan-tuan dan puan perhatian ada yang mana di Darul Mahmud, yang mana di Darul Aman. InsyaAllah kami akan ingatkan lagi bila sampai nanti pada masanya ya. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan kepada khususnya kaum ibu yang dimana kita harap mereka sudah bersiap sedia dengan pakaian keperluan mereka dan juga kaum bapa juga ya. Tetapi kaum ibu dia perlu pakaian yang agak lebih kerana dia nak pakaian kawan sempurna, maka pihak wanita muslimah kami ada memberikan abaya ataupun pakaian yang aurat ada dijual di kaum musliman sebagai membantu memudahkan para jemaah wanita untuk nak memberikan dirinya pakaian aurat dalam masa memberikan ibadah dan haji. Dan insyaAllah pada hari ini para jemaah sekalian yang mengikuti package haji kami akan berikan mereka iaitu satu beg besar. Satu beg besar ini beg pakaian. Beg pakaian ini ada pula setiap beg troli dalam dia. Beg troli ini boleh masuk dalam kapal terbang ya. Masuk dalam kargo pun boleh juga ya. Dalam beg troli ini ada sling bag. Sling bag ini untuk pasport, duit ya. Dan kemudian kami siapkan juga dengan hadiah seperti haversack ya. Haversack, sleeping bag, kemudian sleeping bag, sejadah, payung ya. Ini obat angin, dekat boyong, ada hadiah daripada syarikat-syarikatnya sebagai hadiah kepada umat tersebut. Ada buku doa, kemudian ada tali untuk ikat yang besar ya. Dan kemudian begitu juga kita ada kasut ya. Jadi ini semua hadiah yang telah disiapkan dalam beg trolley bag. Trolley bag ini ada dalam beg besar ya. Jadi insyaAllah hari ini semua jemaah yang telah mendaftar dengan kami akan mendapatkannya. Jemaah yang masih lagi appeal atau merayu kepada pihak kedutaan Saudi Arabia yang terlibat belum lagi memberi jawapan. Jadi kita doa saja. Nampaknya tahun ini ramai yang merayu kepada kedutaan. Jadi kedutaan pun sedang menilai mana yang perlu diperlukan kedutaan. Jadi rayuannya. Dan bicara kepada pemerintah untuk tidak saya merupakan bicara kalau ada para jemaah yang di mana ada saudara yang nak pergi umrah pada bulan Desember ini atau kita juga pergi umrah, janganlah kita lupa tentang masalah Ustaz bisa umrahnya betapa tuan terus negara kita doa kita pun tak tahu, saya pun tak tahu, pihak juga Saudi Arabia pun tak tahu. Sampai hari ini belum lagi datang surat daripada media memberitahu tentang mungkin bukan ini saja, tapi dunia pun merasakan dia punya kebersamaan dia. Kita ni alhamdulillah rezeki kita semua $1 kita masih strong lagi alhamdulillah. Kemudian tu baru kita $215. Kalau di Indonesia 2000 dan itu pergi ke Bangladesh saja dan betul-betul rugi. Nampak orang lagi yang pakai tadi. Jemaah ni lagi besar. Kita 7,000 orang 100,000, 150,000. Mesir tadi 100,000 orang. 2,000 dia dan duitnya mungkin kita katakan 10 atau kita katakan 80,000 pound Mesir. Kalau kita rasa berat, kita rasa berat. Saya rasa insyaAllah dalam kita doa mudah-mudahan yang berlaku waktu yang disebut-sebut ini kita doa yang mana yang pergi umrah itu teruskan